Dahulunya, ketika mendapat arahan bagi menggalas tugas koordinator perlawanan, kini timbul minat dalam diri Zakiah Abdul Rahman. Jika dilihat pada susuk tubuh yang kecil itu, siapa sangka seorang wanita yang menjalankan tugas sebagai koordinator perlawanan. Mula menjinakkan diri dalam bidang koordinator perlawanan sejak 2009, di mana pertama kali skuad Universiti Multimedia menyertai saingan bola sepak Liga IPT. Asalnya diarahkan untuk menjadi DC. Daripada situ minat saya timbul untuk menjadi DC. Faktor masa penting bagi koordinator perlawanan di mana tugas mereka bukan pada hari perlawanan sahaja, malah sebelum dan selepas perlawanan tamat. Semua yang mentadbirkan tugas perlawanan, daripada membuat start list, arrange player di mana tempat duduk dan tempat player, pengadil kedatangan pengadil dan uruskan meeting. Selain koordinator perlawanan MMU, tugasan Zakiah merupakan seorang kerani di unit sukan MMU. Faktor jantina tidak menjadi penghalang untuk anak kelahiran Muar ini menggalas tanggungjawab sebagai seorang koordinator perlawanan. Bagi saya, cabaran dalam Liga IPT ni bukan pasal lelaki, tapi kita di sini mengejar masa. Kadang player tu lambat, kita tak boleh buat apa. Kadang-kadang dalam last minute tu dia bagi last minute tukar player tu yang kadang masa tu kita tak boleh kejar. Sekali gagal tidak bererti gagal selama-lamanya. Begitu juga untuk skuad kendalian Khairun Khalid Masrum. Selepas gagal mara ke Division 2 musim lalu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM terus kekal dalam Division 3 musim ini. Kekalahan kepada Universiti Putra Malaysia UPM pada perlawanan akhir musim lalu nyata tidak mematahkan semangat UIA untuk terus bangkit musim ini. Untuk prestasi tahun lepas, Alhamdulillah kami dapat maintain dalam Division 3 sehingga game terakhir baru keputusan tu dapat. Kami tewas 0-2 dengan UPM. Game tu kalau kami draw kami akan layak ke Division 2. Tapi kami tewas 0-2 tu menyebabkan kami daripada tempat pertama jatuh ke tempat ketiga. Walaupun gagal melangkah ke Division 2, namun Hairi sentiasa mengingatkan anak buahnya untuk terus bersemangat dan mengekalkan kedudukan terkini agar mengelak dari penyingkiran ke zon kelayakan. Langkah awal yang saya buat adalah saya dengan memilih atau kita panggil coach yang lebih experience, iaitu coach Khairul Khalid Masrum, untuk membimbing pasukan ni lah. Kita nampak dengan adanya dia ni, connecting, dia dapat berjaya buat perlawanan persahabatan yang baik lah, tim yang baik. Kita pernah buat dengan tim Harimau Muda C, tim Sukma KL. Bagi pihak pengurusan, pasti kemenangan yang diinginkan, malah harapan mereka agar kesinambungan antara pemain lama dan baharu akan membawa sinar kejayaan kepada UIA. Malah ketua pasukan Asrul Afandi Ahmad dan pemain lama skuad UIA Abdullah Imad mengharapkan dengan pengalaman dan semangat yang diberi oleh pihak UIA dan juga rakan pasukan akan mencapai kejayaan untuk pasukan mereka. Dari pihak pengurusan memang telah banyak mereka berikan, seperti sebagai contoh equipment baru, peralatan seperti jersey, attire baru, banyak attire untuk season ni. The players who have came this year, inshallah, both of us we can make something for this team. Hope that we can qualify for the second division. Minggu ini, skuad bola sepak Kolej Komuniti Pahang, KK Pahang menjadi pilihan mengisi segmen profil pasukan. Pasukan kendalian Raimi Abdul Rahman ini telah berjinak dalam kancah Liga Bola Sepak IPT sejak 2009 lagi dan kini KK Pahang mula beraksi dalam Division 1 selepas bergelar juara Division 2 musim lalu. Masuk minggu ke-12, KK Pahang gah mengungguli tangga kedua Division 1 Liga IPT musim ini dan memberi tentangan hebat kepada lain-lain pasukan yang beraksi di Division 1. Raimi memberi didikan kepada anak-anak buahnya dan membentuk semangat memahami satu sama lain dalam skuadnya untuk memburu kejuaraan. Dan kejayaan mereka hari ini seharusnya banyak dibantu oleh pihak pengurusan KK Pahang dan juga Majlis Sukan Kolej Komuniti Malaysia, MASKOM. Kita lebih kepada tekankan kepada latihan di sebelah petang, kerana di sebelah petang tu memang itulah masa peluang untuk pelajar-pelajar boleh
membuat latihan lah. Selain daripada tu, daripada segi latihan fizikal, daripada segi mental tu, kita banyak memberi motivasi daripada segi camp, yang mana kita pernah menganjurkan camp untuk membina dia orang punya tahap keyakinan diri lah antara satu sama lain. Walaupun menghadapi kekangan masa untuk berlatih bersama, itu tidak mematahkan semangat anak didik Raimi. Malah mereka memanfaatkan masa yang singkat itu dengan menjalani latihan dengan formasi yang betul. Kita melibatkan PK Pahang, PK seluruh Pahang, termasuk Rompin, Pekan, Paya Besar, Temeloh. Yang ada betul-betul di Kuantan cuma 12 orang saja. Jadi dalam 12 orang itulah saya akan buat. Sebagai seorang jurulatih, pasti kemenangan yang diharapkan. Namun harapannya agar anak didiknya tidak mudah melatah dan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan musim ini. Harapan saya lihat dalam 25 orang ni ada lebih kurang dalam 5-6 orang. Kalau ditengahkan lagi, mungkin dia boleh main satu hari nanti, dia boleh pergi main ke Super League. Saya akan bawa dia pergi ke sana. Sebab saya pun salah seorang AJK daripada Kuantan FA yang bermain dalam FAM Cup. Harapan itu turut dikongsi bersama oleh Ketua Pasukan Idris Zohrin yang dipertanggungjawabkan untuk menggempur kubu lawan. Pada rakan-rakan saya semua, semoga berjaya lah semua mencapai matlamat kita dan kita naikkan nama KK Pahang dengan gembira. Dengan usaha dan komitmen yang tinggi, semoga KK Pahang terus berjaya dan bergelar juara. Beraksi di gelanggang sendiri tidak banyak yang mampu dilakukan UiTM Shah Alam yang menanti kunjungan UKM. Berjersey ungu, UiTM Shah Alam yang dibimbing jurulatih Fisul Abdul Razak bermula garang dengan serangan bertali arus ke pintu gol UKM. Begitupun penjaga gol UKM Muhammad Al-Hafiz berada pada prestasi terbaik menggagalkan serangan UiTM Shah Alam sehinggalah minit ke-10 di mana Engku Syahpi menjaringkan gol pertama UiTM Shah Alam. Tersentak dengan jaringan itu, anak buah Sulaiman Husin bangkit memburu gol penyamaan. Hasilnya minit ke-29, Helmi Hariri mengikat kedudukan 1-1. Penjaga gol UiTM Shah Alam Muhammad Azrai dilayangkan kad merah oleh pengadil Mahdi Makhtar setelah menampan bola di luar kotak penalti pada minit ke-36. Namun, tumpuan UiTM Shah Alam tidak terjejas apabila menggandakan asakan selepas bersambung babak kedua. Bagaimanapun, UKM yang tidak berputus asa mengatur gerakan menarik dan hasilnya pada minit ke-60, UKM mendapat gol keduanya melalui Muhammad Rijal. Dan pada minit ke-95, UKM melengkapkan gol ketiga pasukan itu, jaringan Muhammad Nazri hasil hantaran Ahmad Azridin. Tamat perlawanan, UiTM Shah Alam 1, UKM 3. Berjersey biru, MMU membuktikan pasukan itu sudah bersedia untuk kembali ke Division 1 setelah membenam UPM 5-1. Gol pertama MMU pada minit ke-44 diperolehi melalui hantaran cantik kapten pasukan Muhammad Hassin ke pemain sayapnya Ji Rohan yang dengan mudah menewaskan penjaga gol UPM Hendra Noin. Separuh masa kedua, MMU terus bertindak cemerlang. Gol kedua jaringan Muhammad Asnan minit ke-56 setelah menerima hantaran dari Ji Rohan. Selang 11 minit kemudian, Muhammad Asnan menjaringkan gol kedua peribadinya apabila dengan mudah memperdaya penjaga gawang UPM. 3 minit kemudian, penyerang prolifik MMU Raslam Khan menjaringkan gol keempat melalui rembatan kencang. Minit ke-85, UPM mendapat sepakan penalti dan Muhammad Hasnan dengan mudah menewaskan penjaga gol MMU Muhammad Afiq Azam. Dan pada minit ke-91, MMU melengkapkan gol kelima pasukan itu dengan jaringan oleh G. Tanis. Kedudukan 5-1 itu kekal sehingga tamat perlawanan dan MMU masih gah mengungguli carta kedudukan Division 2 Liga IPT 2014. Berikut adalah keputusan, carta kedudukan dan jadual akan datang.